Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang hadir. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa jaga diri anda, stay safe dan ingat selalu ikut SOP. Okey, baik, para penonton boleh menulis nama dan lokasi keberadaan di ruangan chat ini serta boleh menyebarluaskan pautan link ini kepada rakan-rakan guru yang lain supaya kita semua peroleh manfaat dalam sesi perkongsian anjuran PPD Kota Tinggi ini. Dan pada hari ini anda semua akan bersama dengan saya iaitu Cikgu Nurul dari SK Kampung Syafi'i Pahang yang akan berkongsi, yang akan menemani anda selaku moderator sepanjang sesi ini berlangsung. Namun jika para penonton ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, para penonton boleh type soalan di ruangan chat ini. Dan pada hari ini kita bersua lagi bersama dengan bengkel yang akan dikongsikan oleh penceramah kita iaitu Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri dari SMK Seksyen 1 Bandar Kirara Selangor yang akan berkongsi mengenai PDPR menggunakan Wakalet. Dan suka untuk saya ingatkan kepada para penonton bahawa bengkel ini merupakan anjuran sektor pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi Johor dengan kerjasama KTGFE Team dan Tim e-Didik Malaysia, dan penyertaan adalah terbuka kepada semua warga guru, tak kira sama ada anda guru di sekitar Kota Tinggi maupun di luar daerah Kota Tinggi. Okey. Dan untuk itu juga saya ingin mengalu-alukan kedatangan ataupun wakil daripada Jabatan Pendidikan Johor dan juga wakil daripada PPD Kota Tinggi, terutamanya kepada Encik Jaafar bin Atan dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Kota Tinggi. Selamat datang. Dan okey, untuk para penonton saya ingin mengalu-alukan, ingin menjemput, ingin mempersilakan anda semua untuk jom join grup Telegram kami iaitu @the5kt. Saya ulang, join grup Telegram kami @the5kt kerana sebarang info berkaitan dengan siri webinar akan disampaikan di dalam grup Telegram ini. Jadi anda boleh type saja di Telegram @the5kt. Dan terus lagi bersama dengan kami pada esok hari 28 Februari 2021. Kita akan bersama dengan orang kuat kota kita sendiri, Ustaz Huzaruddin bin Haji Hussein yang akan berkongsi mengenai mudahnya belajar Scratch dengan CS First. Dan esok jangan lupa bersama dengan kami lagi pada jam 2 petang. Dan pada hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri yang akan berkongsi mengenai PDPR menggunakan Wakalet. Okey, Cikgu Nurul Ashikin sudah pada dekat kalian? Cikgu Nurul Ashikin? Ya dah. Alright, jadi cikgu dah bersedia. Saya mempersilakan kepada Cikgu Nurul Ashikin. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya adalah Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri dari SMK Seksyen 1 Bandar Kirara, Puchong, Selangor. Okey, saya berbesar hati kerana dijemput pada hari ini untuk menyampaikan satu topik yang sangat saya suka, iaitu PDPR menggunakan Wakelet. Okey, dan saya di sini mewakili tim e-Didik Malaysia dan juga mewakili Wakelet Ambassador Malaysia. Okey, so sebagai pengenalan untuk hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada semua cikgu-cikgu, saya rasa cikgu-cikgu lah semua kat sini. Selamat datang pada semua penonton, cikgu-cikgu daripada e-Didik Malaysia, daripada Johor, Kota Tinggi Johor. Selamat datang dan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi tajuk Wakelet pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dululah. Okey, saya adalah Nurul Ashikin Syukri dan saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling sebenarnya. Okay, saya bukan guru akademik tapi saya menggunakan Wakelet ni untuk pelbagai tujuan. Okay, so hari ini saya nak share dengan cikgu macam mana kita boleh gunakan
Wakelet dalam PDPR. Okay, mungkin cikgu dah ada idea sebelum ni, dah pernah dengar apa itu Wakelet kan. Tapi tak tahu nak guna. Dah banyak kali dah join webinar, join ceramah, join bengkel. Tapi macam still tak dapat masih belum dapat idea nak buat macam mana sebenarnya dalam PDPR ni. Okay, so hari ni objektif hari ni. So hari ni saya harap saya dapat menyampaikan dengan semoga cikgu-cikgu faham. Okay, macam mana yang pertama, semoga saya nak cikgu boleh access Wakelet ni daripada portal Delima. Okay, wakelet.com ni ada di dalam portal Delima. Dan yang keduanya, cikgu-cikgu boleh sign up Wakelet menggunakan email MOE hari ni. Okay, kenapa kita guna email MOE? Sebab kita nak fokus pada PDPR dengan murid-murid kita di sekolah kan. Jadi ada kelebihannya kalau kita gunakan email MOE kita. Okay, seterusnya cikgu-cikgu akan berjaya mencipta collection dan juga space untuk PDPR hari ini. Yang keempat, cikgu dapat share collection cikgu tu untuk PDPR tu dengan semua murid cikgu. Dan yang ini ekstra lah, okay, mungkin di akhir sesi nanti cikgu akan mungkin berminat untuk join kita punya Wakelet community dan juga untuk menjadi salah seorang Wakelet community leader. Okay, ada lagi dalam ni saya tak tertulis. Okay, mungkin di akhir sesi nanti saya akan share kita punya Facebook group untuk guru-guru Wakelet Malaysia. Okay. So untuk dapat paparan pertama ni macam mana, okay, saya akan tunjukkan. Kita boleh masuk melalui email MOE. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masuk. Kita nak access Wakelet ni melalui D5. Okay, kita buka kita punya email yang menggunakan email MOE. Sekarang ni kita dah upgrade ya, dalam portal D5 dia dah upgrade dah. Bila cikgu buka je email MOE cikgu, dia akan keluar paparan yang macam ni. So ini memang first page dia lah. Okay, so cikgu klik je pada guru, ikon guru tu. Okay, bila dah masuk dalam ni, cikgu pergi je kat bahagian aplikasi. Okay, dalam aplikasi ni macam-macam. Ini semua kita pernah tengok dah sebenarnya, cuma tak pernah explore semua. Okay, to be honest, saya pun ada lagi beberapa saya tak explore dalam ni. Contoh macam Brand Space tak explore, Wolfram Alpha tak explore. Okay, Tinkercad pun saya belum explore. Okay, so dalam ni ada Wakelet dan juga Canva saja sebutlah sebab mungkin cikgu tak tahu ada Canva juga dalam ni. So kita tekan je pada Wakelet. Okay, so bila cikgu dah tekan dekat sini, kita akan masuk dalam Wakelet. Alamak, kita dah masuk terus kan. Okay, so ini saya dah sign in. Okay, saya akan tunjukkan pada cikgu yang belum sign in. Okay, ini paparan saya punya profile lah kalau kat depan. Okay, kat depan ini paparan saya. Okay, seterusnya. Okay, yang kedua, yang pertama dah kita dah masuk melalui portal D5. Yang kedua, kita nak cikgu-cikgu sign out Wakelet. Okay, so sekarang kita nak sign up. Okay, kalau tengok saya punya paparan sekarang ni, okay, dekat page saya ni dia login belum lagi. Saya belum login dekat sini. Okay, saya nak tunjukkan macam mana cikgu nak login. Okay, kita boleh klik dekat sini. Okay, untuk collection ni saya dah sharekan dengan kita punya moderator. Kalau pemoderator nak sharekan pun boleh lah. Jadi cikgu boleh klik je dekat kita punya collection tu. Semua ada dalam tu. Okay, cikgu klik je dekat sign out Wakelet. Okay, contoh sign out Wakelet ni. Dia akan keluar paparan yang macam ni. Ini formal, ini yang biasa. Akan tengok yang biasa. Okay, macam mana cikgu nak sign up. Kita boleh sign up saja dekat sini. Okay, sign up. Kita guna saja kita punya account Google. Okay, continue with Google. Okay, yang ini bukanlah saya punya email MOE sebab saya dah ada kat sini. Jadi saya tunjuk macam mana cara nak sign up. Okay, kita sign up dengan Google. Okay, contohlah ini saya punya email MOE. Kita klik saja. Okay. Cikgu kena verify dulu. Okay, verify nama, lepas tu verify email, pastikan email MOE, lepas tu verify birthday. Okay, kita masukkan je lah, ini nak tunjuk je. Verify birthday. Okay, lepas tu kita check box ni, kita create account. Okay, kita create account. Okay, lepas kita create account tu,
Ada macam-macam lagi lah cikgu kena verify kat sini. Kita nak get started. Okay, kita klik je get started. Dekat sini yang penting cikgu kena tahu. Okay, choose your username. Okay, username ni dekat mana dia akan letak. Dekat bawah ni, ini kita punya link lah. Maksudnya kalau kita share link ni, cikgu akan share link ni dengan orang, dengan kawan ke, dengan murid. So orang akan bila klik ni, dia akan masuk dekat kita punya profile tu. Okay, saya tunjuk contoh macam ni, saya punya profile. Kalau cikgu perasan dekat atas ni saya punya handle dia https wakelet.com @mycounselor. So inilah yang kita akan share dengan orang ramai nanti. Okay, yang ini kita tak nak cikgu-cikgu selalu tukar. Okay, so kita decide terus kat sini kita nak apa. Okay, so mungkin dekat sini kita sikit. Okay, kita tekan into next. Bila dah okay, cikgu akan pilih pada educator. Okay, kalau student pilih student. Nanti mungkin ada student cikgu tanya, cikgu kalau saya nak daftar boleh ke? Boleh kan. Okay, minta dia klik pada paparan student. Okay, lepas tu kita kena specify lah kita mengajar sekolah mana. Okay, kita mengajar high school. Lepas tu kita tekan next. Okay, dekat sini cikgu kena bagi tahulah macam mana cikgu boleh kenal dengan Wakelet account ni. Okay, mungkin daripada webinar ke, Wakelet webinar ke. Okay, mungkin daripada school program ke, mungkin sekolah cikgu ada yang community member ataupun community leader ataupun ada Wakelet ambassador. So cikgu pilih je kat sini, my school is a Wakelet school program. Ini school program member kan, belum lagi yang ni referral daripada Wakelet ambassador. Okay, kalau dengar daripada saya, klik je lah yang ni. Okay, so saya tak akan tekan ni sebab nanti dia terus akan masuk. Okay, saya akan teruskan dekat sini. Okay, so saya beranggapan cikgu semua dah berjaya masuk lah. Okay, dah berjaya masuk. Okay, so seterusnya kita nak cikgu create. Okay, pengenalan dulu. Sebelum kita create, kita nak berkenalan dululah dengan Wakelet ni. Apa itu Wakelet? Okay, mungkin cikgu dah tahu dah. Sebab tu saya letak satu je benda kat sini supaya refresh balik. Okay, Wakelet ni ialah free. Yang penting dia free. Platform ni free. Untuk cikgu simpan, save. Kita simpan apa saja dalam ni, kita organize apa saja menggunakan Wakelet dan kita boleh present. Okay, kita boleh present. Macam sekarang ni saya sedang present menggunakan Wakelet collection saya. Okay, saya sedang present kat sini. Okay, kita boleh present dan kita boleh share konten ni dengan orang ramai. Okay, cikgu dah risau bila kita share ni tak ada orang boleh edit. Kecuali memang kita bagi orang tu untuk copy ke apa ke, dia cuma boleh save je. Kalau dia dah ada account kan dia boleh save. Okay, so saya nak tunjukkan Wakelet ni sebenarnya banyak kegunaan dia. Okay, daripada pelajar sekolah rendah, daripada pelajar sekolah menengah, universiti, untuk staff educators ni macam guru lah. Okay, personal use pun boleh. Macam apa yang selalu buat program-program seminar pun mereka pun sesuai juga menggunakan Wakelet. Okay, so hari ni kita nak fokus kepada PDPR. Okay, kita fokus kepada PDPR je. Okay, saya ambil tajuk ni, saya terima tajuk ni dan saya walaupun saya tak mengajar, saya seorang guru bimbingan dan kaunseling, tapi saya memerhati juga cikgu-cikgu sekolah kan, macam mana kesukaran cikgu-cikgu nak buat PDPR. Bukan kesukaran lah, mungkin cikgu ada banyak apps lain, banyak platform lain, tapi saya melihat satu benda je. Saya hanya lihat dalam grup WhatsApp kan, sebab saya ada dalam lebih daripada 50 grup WhatsApp. Ada 30 kelas dengan murid, ada beberapa grup dengan parent, jadi banyak grup saya. Jadi saya memerhati dekat situ. Okay, so saya rasa dengan Wakelet ni, saya rasa saya dapat membantu cikgu-cikgu di luar sana dan juga parents kat luar sana. Tak adalah serabut sangat dengan grup WhatsApp lepas ni. Okay, so jom kita mula. Apa yang cikgu perlu ada sebenarnya? Okay, nak mula ni senang sebab tajuk kita PDPR je. Okay, bila tajuk PDPR jadi kita start macam mana kita nak share bahan dengan murid. Okay, saya takkan buka lah WhatsApp group ni. Okay, saya cuma bagi tahu cikgu apa yang cikgu perlu sediakan. Cikgu dah ada RPH kan, kita dah ada rancangan mengajar, kita dah ada jadual, kita ada buku teks digital, kita ada link yang untuk presentation. Ni yang biasa cikgu ada lah. Okay, cikgu akan ada nota, cikgu nak share dengan pelajar. Lepas tu cikgu ada video ataupun YouTube yang cikgu nak share dengan pelajar. Lepas tu cikgu akan share juga dalam grup dalam grup
WhatsApp tu, cikgu akan share juga link Google Meet, betul kan? Lepas tu sebab kita dalam delima ni kementerian nak menggalakkan kita gunakan Google Classroom, tapi to be honest, walaupun kita ada link dan bahan dalam Google Classroom, still parents akan suruh cikgu, boleh tak cikgu send semula link Google Meet untuk esok, boleh tak cikgu sharekan malam ni supaya esok kami dapat alert awal. Okay, so still akan ada macam tu. Jadi cikgu dah share dah bahan apa objektif mengajar hari ni dalam WhatsApp group. Lepas tu parent minta pula, okey cikgu kat mana kita nak hantar Google Classroom ni? Anak saya tak tahulah, macam anak saya belum ada dalam Google Classroom ke, cikgu share lagi, cikgu forward je kan, forward link lagi. Jadi dalam grup kelas tu ada lebih, untuk satu hari ada 4 subjek, lepas tu cacar marbar, cikgu ni hantar, cikgu tu hantar kan. Jadi berterabur. Jadi sebenarnya keadaan tu, situasi tu, cikgu pun tak seronok sebab cikgu pun macam aku dah bagi kat atas, lepas tu aku punya link kat bawah. Okay, ada cikgu yang buat dalam satu kopi je kan, dia satu kopi, tapi in the end akan ada juga. Okay, siapa yang tak dapat masuk kelas tadi, tolong isi kehadiran dekat sini, baru nak bagi link kehadiran. Okay, so semua benda-benda ni kita masukkan je dalam satu collection. Sangat senang, okay. So ibaratnya yang saya share dengan cikgu hari ni ibaratnya inilah yang kita akan share dengan kelas, satu link je. Jadi bila buka dekat phone pun boleh, tak ada masalah. Kita nak buka dekat laptop pun tak ada masalah. Okay, tak perlu ada account macam murid kita kan. Cikgu, murid kita kena ada account ke? Tak perlu. Macam sekarang ni saya buka link ni dekat account saya yang tak ada pun tak ada Wakelet. Okay, jadi kita masih boleh buka. Okay, selain daripada tu, cikgu akan perlukan link kehadiran. Ini standard lah biasa, walaupun kita guna Meet, cikgu-cikgu still akan masukkan juga link kehadiran. Okay, saya tahulah kenapa, sebab kadang-kadang Meet tu walaupun kita kata pelajar yang ada email MOE je masuk, akan ada jugalah email lain kan yang masuk. Kita tak nak kita kena accept juga, tapi kita tak tahu yang masuk tu siapa. Okay, nak tak nak memang cikgu akan accept jugalah. So kita akan bagi juga link kehadiran. Okay, lepas tu cikgu ada link latihan kan, link latihan sila jawab melalui Google Form. Lepas tu cikgu akan bagi quizzes lah, word wall lah kan, Pautum, Bansi, macam-macam lagi lah. So benda-benda ni semua kita masukkan dalam satu collection je. Okay, itu untuk PDPR. Okay, macam mana kalau tiba-tiba kita punya pentadbir nak cerap kita untuk hari tu, kan, tiba-tiba hari tu ada pencerapan. So how? So kita nak share lagi ke? Kita nak bagi yang macam-macam kan bahan dekat dia. Yang ini untuk pencerapan ni saya akan share satu collection daripada kita punya Wakelet Ambassador juga yang dia dah buat. So saya tak perlu buat lah untuk ini. Kita akan share untuk pencerapan dia buat macam mana. Dia bagi pada pentadbir dia. So dengan satu link saja. Okay. Lepas tu macam mana murid nak hantar tugasan? Yang ni kalau sempat saya ajar lah. Okay, cikgu dah mungkin dah buat Meet, dah buat Meet. Kita nak suruh murid hantar tugasan. Biasa cikgu akan suruh murid hantar tugasan gunakan Google Form. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, link tu kita masukkan je lah dalam kita punya collection PDPR ni kan. So tak ada masalah sebenarnya. Okay, yang saya akan tunjukkan nanti macam mana murid nak hantar collection tu, nak hantar tugasan melalui Wakelet juga. Kan, so yang ni optional lah, cikgu boleh buat dengan tak boleh sebab ini bukan wajib. Ini salah satu cara untuk mencantikkan kita punya pengurusan PDPR tu. Okay, so yang seterusnya mungkin murid nak respon dalam kelas kan. Okay, kalau murid tu respon dalam kelas biasa kita guna chat. Okay, kita guna chat. Tapi chat tu kita tak boleh simpan kan, kita tak boleh simpan. Kadang-kadang chat tu dia tak boleh tak follow kita punya recording. Nak simpan kat mana macam terabur jugalah, kita kena check dalam email kan. So kita boleh masukkan respon murid dalam kelas tu dalam kita punya collection ni juga. Okay, kalau cikgu perasan dalam ni pun dah ada dah sebenarnya. Okay, so macam mana kalau guru bukan akademik? Macam saya kan, macam saya guru bukan akademik. Boleh ke guna Wakelet? Nak guna macam mana sebab tajuk hari ni PDPR? Boleh, kalau sempat saya tunjukkan saya gunakan Wakelet ni untuk tujuan apa. Okay. So, saya ada satu contoh kat bawah ni. Ni contoh lah. Yang contoh ni ialah yang cikgu dah masukkan dalam WhatsApp group.
Okey, dia hantar satu ni satu kopi dia hantar, yang satu contoh ni. Lepas tu cikgu tu hantar lagi sekali, saya dah bahan cikgu ni saya dah maklum kepada dia, saya akan gunakan hari ni kan. Okey. So lepas tu dia hantar yang kedua pula, okey, kalau yang tak dapat ikut kelas nanti, okey, accept tengok YouTube ke saya postkan juga macam mana nak upload bahan dalam GCR. Jadi sebenarnya ada lagi yang cikgu ni hantar sebenarnya. Dia hantar bahan tugasan, task, apa tugasan kena buat, so dia hantar lain. So ada 3-4 lah yang hantar berasingan kan. Jadi saya nak tunjukkan macam mana cikgu boleh hantar benda tu dalam satu link sahaja. Okay, so sekarang saya masuk dekat saya punya Wakelet lah. Okay, saya akan gunakan dekat sini Wakelet ni. Saya akan okay, sebelum kita mula saya nak tunjukkan, saya nak bagi tahu jugalah hari ni ada 2 situasi, 2 cara cikgu boleh gunakan Wakelet untuk pengurusan PDPR. Okay, kita faham sebab Wakelet mungkin nak guna untuk personal ke, ataupun takkan semua nak tak sempat. Okay, saya akan tunjukkan dalam Wakelet ni dia ada 2 benda. Satu, dia ada kita punya profile. Okay, ni profile. Okay, kalau cikgu tekan dekat yang button belah kanan sekali 3 tu, dia ada profile dan ada space. Okay, mungkin ini benda barulah, dia ada space. So apa space tu? Jadi macam mana kita nak organize kita punya PDPR ni, kita punya Wakelet pun kita boleh susun sebenarnya, nampak cantik. Kita boleh gunakan space. Okay, saya tunjukkan macam contoh ni public profile saya. Mungkin dekat public ni saya cuma nak share apa program saya buat dengan student. Okay, saya nak share apa program yang saya buat dengan cikgu. Okay, ini akaun kedua saya. Akaun pertama saya ada dekat sini sebenarnya. Okay, kalau klik kat sini kita boleh letak lah. Okay, akaun pertama saya dekat sini. Yang bukan akaun MOE. Okay. Kenapa saya ada 2? Sebab masa mula-mula saya kenal Wakelet ni, saya tak tahu pun dia ada collaboration dengan Google Classroom, dengan Teams, semua tu kan. Jadi kita guna je kita punya personal email pun boleh. Okay, so sekarang kita tak nak lah orang nampak banyak sangat kat depan ni. Jadi kita boleh susun kita punya PDPR untuk subjek kan. Okay, seorang cikgu mungkin ajar 4 subjek. Macam kawan saya dia ajar 4 subjek kan. Jadi pening, takkan semua nak cecah marbal dekat dalam ni. Okay, kalau cikgu tengok dekat sini kan, yang ini apa saja kita klik kat sini semua ada dalam ni. Memang tak bersusun. Okay, dia akan ikut apa, kita boleh susun sama ada nak ikut curated bila kita tarik create collection, ataupun kita nak bila kita update. Macam contoh saya update collection ni, so collection ni akan berada di atas. Ataupun kita nak susun ikut A to Z pun boleh. Okay, so sekarang kita cubalah klik kat A to Z kan. So dia akan susun A to Z, dia ikut D dulu K. Okay, mungkin agak pening, so kita susunlah ikut yang kita rasa selesa. Okay, so kalau kita create dekat sini bukan tak boleh? Boleh. Okay, bukan tak boleh, boleh. Tapi cikgu bayangkan dekat sini nanti ada subjek sejarah, kita ajar subjek sejarah kan, ada subjek sejarah, ada subjek PJ, ada subjek RBT, ada subjek seni. So 4 subjek kita ajar, takkan semua dalam ni. Mungkin cikgu akan pening. Jadi dekat sini lah gunanya space. Okay, so saya tunjuk dekat sini kat tepi ni ialah space. Okay, yang atas ni profile, atas ni bukan space. Yang ni kita punya profile. Okay, so ni ada space lah, space saya saja create lah. Okay, yang ini space untuk saya buat program dengan student. Kita ada macam kalau cikgu ada Wakelet ambassador untuk guru, untuk murid pun ada student ambassador. Jadi so saya buat dalam satu space. Bayangkan kalau saya tak create space ni, semuanya akan masuk dalam ni dan memenuhkan ruang ni. Okay, kita boleh susun sebenarnya. Okay, so saya nak tunjukkan kita boleh create satu space. Okay, untuk kita guna untuk PDPR. Okay, contohlah kita taruh je lah, taruh nama, kita letak nama. Okay, PDPR, contoh kalau saya lah, cikgu lah, PDPR cikgu Wani. Ataupun nak cikgu nak buat 4 space pun boleh. Contoh kalau macam cikgu ajar 4 subjek, cikgu buat 4 space. Pun boleh, tak ada masalah. Untuk first buat satu dulu, sebab nanti bila kita dah buat satu, kita dah buat collection, kita boleh create kemudian space yang lain tu. Okay, so kita buat satulah. Okay, PDPR Cikgu Wan pula. Okay, saya lah Cikgu Nurul contoh So kita letak gambar kat sini. Okay, untuk gambar saya interrupt.
Ada soalan Okey. daripada penonton kita dari Cikgu M. My AJ. Macam mana nak sertai komuniti Waklet? Ada apa-apa syarat ke untuk menyertai komuniti ini? Ada. Nanti saya tunjukkan. Last nanti ada saya ada bagi link sebenarnya. Okey. Nanti saya tunjuklah. Alright. Okey, kasih Cikgu. Alright. Okay, so dekat sini kita nak buat kita punya space kan. Okay, kita nak buat space, kita masuklah image. Okay, supaya nampak menarik kat tepi ni. Tak adalah nampak kosong. Okay, kita change image kat sini, kita upload. Kalau cikgu tak ada gambar yang cikgu dah design ke apa ke, boleh ambil gambar daripada public library. Maksudnya gambar daripada sini ni, Unsplash gambar ni ialah gambar yang free. Okay, tak ada orang kata apa, tak ada royalty apa semualah. Okey, cikgu boleh search lah contoh kalau nak sukan ke. Kita kan cakap bahasa Inggeris kan. Contohlah football lah. Okey, contoh football. Ni contoh. Okey, kalau football, cikgu nak gambar football lah, gambar foot pula. Okey, kita boleh tak gambar football kat sini? Melambangkan PJ kan? Cikgu PJ. Okey, ini kita boleh cari je kat sini. Okey, let's say kalau macam cikgu dah design. Okey. Kebetulan semalam saya design satu lah untuk yang ni kan. Yang mana satu pula? Saya dah design satu. Okey, mungkin yang ni kot. Okey, saya dah design satu untuk tajuk PJPK tingkatan 1. Saya dah design satu. So saya klik je done. Okey, so maksudnya space saya ni untuk PJ tingkatan 1. So terpulang pada cikgu lah kan nak buat macam mana. Okey, so lepas tu bila dah ada gambar ni, tak kisahlah kan. Dia ada. Okey, dah ada dah satu space untuk PJ Form 1. Okey, yang ini dia boleh jadi macam profile juga. Okey, macam bila kita klik profile orang boleh nampak. Okey, cuma sekarang ni kat sini dia tulis profile ni unpublished. Maksudnya tak ada siapa nampak lagi. Okey, terpulanglah pada cikgu nak publishkan ke ataupun tak nak publishkan ke, terpulang. Okey, tapi bahan dalam ni cikgu boleh create dan cikgu boleh gunakan untuk murid. Okey. Okey, contohlah kita create lah satu collection untuk PDPR tadi. Okey, kita add cover. Okey, contoh dah banyak sangat kat sini. Kita masuklah cover yang tadi yang sama. Okey, kita masuk cover yang sama. Oh, tak boleh. Okey, sekejap kita cuba masuk dengan satu. Okay, PJPK tingkatan 1 dah ada cover. Okay, so ini cover untuk kita hantar dalam kelas tu. Okay, kalau cikgu rasa macam susahnya, tak perlu buat cover, design pun tak apa. Macam saya kata tadi, ambil je gambar mana-mana sebab kita nak on the spot kan. On the spot kita buat pun boleh. Ni saya nak nampak macam menarik sikit. Okay, so tajuk dia hari ni kita ikutlah tajuk yang kita mengajar tu. Okay, saya dah ada contoh kat sini kan. So tajuk dia PJPK tingkatan 1. Okay, kita copy je. Okay. Okay, ni copy ni PJPK tingkatan 1. Kita tak kasih tajuk dia. Kan, kita tulis kat sini PJPK tingkatan 1. Cikgu nak letak tarikh pun boleh supaya murid tak keliru kan. Okay, kita ambil tarikh dia. Ni contoh yang hari tu, kelas hari Jumaat hari tu. So saya buat je lah saya ikut je. Okay, contoh 26 hari bulan 2 untuk hari Jumaat. So kita letak tarikh kat sini supaya murid tak keliru lah. Okay, contohlah ini saya dah backdated ya. Tak kisahlah 26 Februari 2021. Okay, so budak tahulah kelas hari Jumaat. Okay, kelas Jumaat. So tajuk ni yang murid akan nampak nanti. Okay, so dekat sini letaklah jangan lupa contoh ni kelas Cikgu Jazman sebenarnya. Okay, kita letak nama Cikgu Jazman ni. Jangan lupa kelas kita hari ni. Kelas hari ini bersama Cikgu Jazman contoh. Walaupun ni walaupun kelas saya mungkin ada cikgu yang share kan, dia share kelas kan. Okay, hari ni aku punya kelas, okay ambil lah kau punya kelas sekali, kita ajar sekali. So mungkin kelas ni kelas kita. Okay, tapi kita hari tu kelas tu Cikgu Jazman yang akan ambil. So kita buatlah satu, maksudnya Cikgu Jazman dengan Cikgu Jazman kan. Dia Cikgu Jazman hari ni. Okay, halalkan saya guna nama Cikgu Jazman hari ni. Okay, lepas tu
bahan dalam ni, okey, apa yang kita nak letak dalam ni? Okey, yang saya nak tunjukkan dekat sini, Cikgu Jazman dia dah hantar benda ni. So, copy je. Silap tak. Okey, kita copy je yang Cikgu Jazman dah bagi ni. Semua ni. Okey, yang ini yang dia, yang ini yang dia dah buat. So, kita masukkan dekat sini dulu semua. Kan, sebab kita mungkin ada dalam satu grup WhatsApp tu, kita dah ada panitia kan. Dalam panitia tu dah diberi dah apa yang kita kena share dalam kelas hari ni. Okay, biasanya dia akan share objektif semua tu kan. So kita paste yang kita ambil daripada grup tu je. Okay, so contohlah kat sini PJP kita yang satu, tajuk dia yang ini. Okay, objektif semua dah ada. Okay, dah ada, dah cukup. Okay, klik done je. Okay, bila klik done, yang ni dah ada lah. Okay, katakanlah cikgu nak, cikgu suka design, nak cantik sikit kan. Saya ada buat header sebenarnya, kejap ya. Kita tengok boleh masuk tak header. Okay, kita cuba masuk header kat sini. Header, yang ni kot header. Unit 7. Okay, yang ni lah. Unit 7 ni, PJPK unit 7. Ini header. Tak boleh. Macam dari semalam tak boleh, mungkin setting saya yang salah. Okay, sekejap saya masuk dia sekali. Custom file ni saya tukar all file. Okay, PJPK unit 7. Harap boleh masuk lah. Okay, kalau cikgu rasa susah yang nak masuk header-header cantik-cantik ni tak perlu pun sebenarnya. Okay, sebab kita nak hantar kan. Okay, tak boleh save yang ni. Okay, tak kisahlah. So, kita batalkan je. Okay, asalkan yang ni ada. Okay, yang ini ada, bila yang ini dah ada, dah okey dah. Okay, lepas tu arahan dah jelas lah, dekat sini ada Google Meet. Lepas tu ada lagi Cikgu Zaman hantar. Kemudian selepas tu dia hantar, okay, yang ini contohlah murid yang tak dapat. So mungkin ada yang takkan dapat join kan, tapi arahan tu kita dah bagi dah dalam satu collection. Jadi mungkin ada yang tak sempat masuk ke, keluar dengan parents ke apa ke, tapi yang tak dapat tu sebab cikgu dah cakap dah, nanti tugasan hantar dalam Google Classroom. Okay, so kita masukkan jugalah arahan daripada cikgu ni. Sorry, banyak kali tekan. Okay, kita copy. Kita masukkan kat sini, dekat lain. Dekat next, kita insert next kan. Okay, ini untuk yang tak dapat masuk JPK hari tu. Okay, cikgu dah siap bagi dah link untuk YouTube ni. Okay, contoh kalau tak nak letak kat sini link YouTube ni pun boleh. Okay, contoh kita copy kat sini, kita klik done dulu. Okay, kita nak masukkan dekat sini pun boleh. Okay, kita klik tambah dekat sini. Kita pergi dekat ni, yang first ni ialah link. Jadi kita copy je link YouTube tadi, dia akan keluar terus. Okay, dia akan keluar terus. Sama ada murid nak klik di sini ataupun nak klik dalam ni pun, mana-mana pun boleh. Okay, sama juga dengan yang Google Meet tadi. Okay, sama ada cikgu nak letak dekat sini ataupun cikgu nak asingkan pun boleh. Okay, contoh kalau nak asingkan tadi, kita boleh je asingkan. Okay, kita ambil link ni, kita copy kan. Kenapa dia keluar macam ni? Sebab sebab Wakelet ni dia boleh gunakan untuk presentation. Jadi bila macam ni kita boleh present sebenarnya. Okay, kita boleh present melalui ni juga. Okay, kita copy yang ni. Okay, kita letak kat sini. Yang ini takut kadang-kadang murid malas baca kan. Yang ni dia takkan baca. So kat mana cikgu? Kat mana nak masuk Meet? So kita letaklah asing dekat sini link Meet tu tadi. Supaya murid nampak. Kadang-kadang banyak songih kan. Okay, ni link Meet. So nanti kalau dia tak nak baca yang ni pun ada link Meet dekat sini, kita dah masukkan. Okay, lepas tu yang tak dapat ikuti kelas, tengok dekat sini cara nak hantar. Okay, macam saya kata tadi, apa lagi yang kita boleh masukkan dalam ni kan? Kita boleh masukkan link kehadiran. Kalau cikgu ada link kehadiran, okay, masukkan terus. Tapi tak ada isu ke murid akan isi dulu? Kita offkan dulu link tu. Okay, bila dalam kita dah masuk kelas, okay, kita open link tu, so murid baru boleh isi. Habis je kelas, kita tutup balik Google Form tu. So tak ada masalah sebenarnya, kita masukkan je sekali. Okay. So memang tak ada masalah. Okay, let's say lah let's say kita kata masukkan dalam classroom, ada pula yang tak ingat Google Classroom. Cikgu bagi je lah link Google Classroom kan. Copy link Google Classroom, masuk je dalam
collection ni. Kita masukkan link Google Classroom kat sini. Okay, kita tunjuklah tunjuk kejap. Kita ambil link Google Classroom. Okay, contohlah sebab ini saya tak mengajarkan. Saya tak mengajar. So saya ambil lah yang saya punya kejap. Okay, ni saya punya bilik tanpa syarat ni ialah bilik kaunseling sebenarnya. Okay, kita ambil link kat sini. Dia ada link. Okay, kita ada invite link kan. Ini link untuk classroom kita. Kita copy. Lepas tu kita masukkan dekat sini. Kan nanti dia banyak soalan pula. Cikgu saya tak tahu. So kita masukkan kat situ. So bila dia klik dia dah terus masuk dah. Okay, maksudnya dia kena masuk menggunakan email year 5 lah. Okay, dekat sini kalau cikgu nampak macam kosong kan, tak cantik, cikgu boleh edit sebelahnya dekat sini. Okay, kita edit image kat sini. Mungkin kita boleh upload image ada 5. Okay, kita ambil je lah. Okay, harap-harap kita ada masa lebih sikit. Mana logo Okay, kita cari logo ada 5 kalau ada. Boleh lah ni. Okay, kita cuba masukkan. Alamak, besar sangat pula. Okay, tak kisahlah kan. Contohlah ada gambar tu, kita masukkan gambar ada 5. Okay, so kita klik done. Okay, lagi apa? Okay, contoh kita ada link untuk link untuk buku teks. Okay, kadang-kadang budak takkan baca kat sini. Okay, kita copy ni, okay, dia akan masuk balik sana. Sangat sorry. Okay, kita copy je link ni, kita asingkan lah. Yang ni kita bagi juga, okay. Yang ni kita bagi juga. Tapi kita asingkan, kadang-kadang link ni budak dia takkan tengok dalam tu. Okay, so kita letakkan kat atas lah kan. Untuk yang ni tadi, okay, letak kat sini. Link untuk buku teks. Okay, so ini link buku teks. Dah settle untuk hari ni. Google Meet dah ada, ni dah ada. Lepas tu, okay. Yang ni dah ada, tapi cikgu nak macam mana nak dapat respon? Okay, ini extra extra. Sama ada boleh masukkan link Google form yang cikgu buat tu ataupun boleh buat collection. Okay, yang ni saya klik done dulu. Okay, ni kat sini private ni maksudnya tak ada siapa boleh tengok lagi. Okay, saya boleh klik done dulu. Okay, sebelum tu saya nak cantikkan belakang dia ni. Okay, kita dah ada header. Kita nak cantikkan belakang dia kejap. Kita add je lah background. Okay, ada yang saya tak masukkan background, tak nak serabut sangat kan. Okay, kita masukkan je. Okay, kita masukkan, tak kisahlah apa-apa, kita masukkan je. Okay, masukkan air laut ni. Okay, boleh. So macam ni dah settle lah untuk hari ni. Okay, so kita klik aja. Kita tukar dulu kepada unlisted sebab kalau kita klik done dekat private, kita tak boleh copy link tu. Okay, at least kalau macam yang ni kita tak nak orang luar tengok. Kan, kita klik unlisted. Tak boleh, tak apa, kita klik je done dulu. Okay, kita klik je done dulu. Okay, ada gambar tadi yang dia tak nak save. Okay, so sekarang kita dah ada dah. Okay, dah ada satu collection. Okay, collection ni cikgu boleh share dengan student. Macam mana cara dia? Okay, sama ada, okay, sekejap. Okay, sama ada, okay, kita buka balik tadi. Kita ambil link tu dekat sini. Share this collection. Ada dua link yang saya nak tunjukkan, yang saya nak highlightkan dekat sini. Satu ialah link untuk kita share collection ni. Maksudnya untuk kita share collection ni, kita nak hantar dalam group WhatsApp tadi. Okay, kita copy yang ini. Kita boleh klik je copy. Ataupun kita boleh send terus melalui kita punya Google Classroom. Okay. So maksud ada dua. Dekat Google Classroom pun kita dah bagi dah bahan ni. Okay. Kalau cikgu guna Teams pun okay. Dekat Teams pun kita dah bagi dah bahan ni. Okay, mungkin ada yang memang tak suka buka Google Classroom. So kita copy juga. Kita bagi juga dalam WhatsApp group. Okay. Saya nak tunjukkan kalau kita bagi dalam group Telegram lah. Okay, kalau kita bagi dalam group Telegram, dia akan nampak macam ni lah. So ada tajuk. Semua seorang tak pening. Murid pun takkan pening. Okay, dia tak pening. Dah ada tajuk dah kat sini. Okay, dah ada tajuk. So tak pening lah sebenarnya. Okay, so kita dah ada yang ni, dah boleh bagi dah. Okay, macam saya kata tadi, ada satu bahagian yang kita nak dapatkan respon daripada murid. Okay, dalam saya punya collection ni ada satu dekat bawah.
Okay, ini kita dengan soalan tadi kan. Okay, dekat bawah ni ada bahagian feedback ni. Saya ada bagi satu link untuk feedback. Dekat sini cikgu boleh cuba bagi feedback. Okay, kita nak feedback daripada pelajar. Okay, so dekat sini cikgu boleh klik link ni bagi feedback. Okay, tak kisahlah nak komen apa tentang presentation saya hari ni. Tergagap-gagap ke, slow ke, tak faham ke, laju sangat ke. Okay, cikgu klik je pada bahagian feedback ni. Cikgu klik kat sini. Saya tunjuk dulu sebelum kita create untuk student kan. Okay, bila klik je dekat situ dia akan keluar satu untuk feedback. Okay, okay, saya akan copy link yang tadi, copy link ni. Kita akan buka dekat account yang tak ada, account yang tak ada. Okay, ni contoh kalau macam murid kita tak ada account Wakelet kan, so boleh juga. So murid akan bagi feedback dekat sini. Okay. Dari sini tadi memang susah nak buka. Okay, sekejap ya. Yang tadi yang tu memang susah nak buka. Yang ni dia dah ada pula account. Okay, saya log out sekejap. Tadi saya dah klik buat kat situ kan. Saya dah ada account dah kat situ. Okay, so saya dah log out. So macam mana yang tadi tu, kalau kita klik je, ni untuk murid kita yang tak ada account. So tak ada masalah sebenarnya kalau murid tak ada account. Okay. Dia masuk juga. Okay, tak apa. Yang ni ada account. Okay, kalau ada account, cikgu terus klik je dekat edit ni. Contoh pelajar kalau dia masuk pun dia akan klik dekat edit collection ni. So bila klik dekat edit collection dia boleh bagi feedback dekat sini. Ini contoh lah. Yang ni nanti cikgu boleh bagi feedback lah. Okay. Klik dekat bahagian edit collection. Okay, boleh bagi feedback dekat sini. Kongsikan feedback hari ni, bla 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 kan. Okay, klik je dekat sini. Okay, ini untuk link. Kalau cikgu ada link. Okay, kalau cikgu nak just nak type ke, okay. Boleh type je dekat situ. Boleh edit sama ada nak besar ke, nak letak kat tengah ke. Saya tulislah terima kasih di atas feedback cikgu. Feedback yang diberi. Terima kasih atas feedback yang diberi yang telah. Ini contoh saya bagi. Okay, kalau cikgu memang dah ada account Wakelet, okay, boleh klik done. Dekat sini saya akan nampak cikgu punya account tu. Edit by you ni saya akan nampak cikgu punya account. Okay, saya nak tunjuk kalau yang tak ada account. Okay, lepas bagi feedback ni, klik je done. Okay, saya nak tunjuk kalau yang tak ada account ni. Okay, sekejap ya, dekat sini dia tak boleh buka dia tadi kat sini. Okay, kalau tak boleh saya akan teruskan dulu macam mana kita nak buat collection untuk murid bagi feedback. Okay, so saya klik balik dekat home tadi. Okay, saya klik balik dekat sini space tadi untuk PDPR tadi. Kita dah ada dah satu collection untuk yang kita hantar di hari Jumaat kan. Kita create satu collection lagi. Okay, yang ini terpulang lah. Cikgu nak buat header ke, nak letak cover ke, tak letak ke. Okay, kita letak lah. Sebab benda dah ada kan. Benda dah ada, kita letak je. Okay, kita boleh letak juga yang okay, sekejap kita tunggu sekejap. Okay, kita letak yang sama pun tak apa. Lepas tu tajuk dia dekat sini, kita letak respon. Apa pendapat kamu? Okay, respon lah. Ni contoh kita nak bagi pada murid kan. Ataupun bukan nak respon lah. Mungkin kita nak pelajar hantar tugasan kan. Okay, hantar tugasan. Tugasan. Okay, sebelahnya ada satu tugasan. Okay, saya buka sekejap. Tugasan. Pendidikan jasmani, kejap ada tugasan yang kena hantar. Okay, kat sini. Okay, ada satu tugasan yang saya perasan cikgu bagi hari tu. Kejap ya, saya cuba buka. Okay, ni tugasan dia. Okay, tugasan dia ni, contoh tugasan, cikgu ada bagi tugasan kan? Okay, tugasan ni cikgu boleh bagi juga kepada murid dalam bentuk PDF. Okay, so macam mana nak masukkan dalam bentuk PDF? Okay, kat sini. Okay, maaf ya, saya buka balik. Okay, macam kat sini ni, bukan ni.
Okay, so kita dah bagi feedback. Pening dah masing-masing. Okay, ni untuk feedback. Okay, yang tadi kat sini kita buat kan. Okay, sorry. Tugasannya, okay. Hantar tugasan anda di sini. Okay, hantar tugasan video di sini. Okay, video anda di sini. Okay. Cikgu tak letak description pun tak apa. Okay, ataupun tu dekat sini untuk segak lah. Segak. Okay. So dekat sini macam mana kita nak bagi dekat murid tu, kita boleh letak unlisted je. Okay, abaikan yang ni dulu. Okay, macam mana cara kita nak bagi kebenaran murid hantar tugasan sini. Macam tadi cikgu tekan, cikgu boleh hantar feedback kan. Okay, murid pun dia sebenarnya boleh hantar tugasan dia dekat sini juga. So cara dia, cikgu klik pada invite kat sini. Okay, cikgu hanya copy link yang invite ni. Copy link yang ni. Okay, copy link invite ni. Cikgu masukkan dalam tugasan tadi. Sekejap Ini kita klik dulu dan dah ada kan. Kita hantar dalam ni. Contoh murid kena hantar tugasan. So kita edit balik yang tadi tu, hantar tugasan. Okay, hantar tugasan di sini. Okay, kat sini kan hantar tugasan. Okay, mana tadi? Kat sini. Ini tugasan kan? Hantar video di sini. Okay, ini bukan. Sorry. Kita klik home. Okay, ni hantar tugasan. Okay, so kita klik dekat yang kita nak hantar tadi tu. PJPK tadi kan? PJPK. Kenapa dia keluar yang ni ya? Dia tak sepatutnya. Betul lah. Dia keluar yang ni kan? Segak. Pending. Okay, inilah yang tadi. Okay, betul-betul. Okay, so tadi kita ada tersalah masuk kan? Tersalah masuk. Okay, line saya tak berapa bagus hari ni, so dia mengganggu kelancaran. Kalau ada soalan dulu ke sementara tunggu dia loading ni? Ada tak? Okay, Cikgu Ashikin daripada Cikgu Tan Suat Hong. Okay, bolehkah kalau kita nak schedule collection untuk masa yang akan datang atau perlu buat in real time? Okay, saya cuba nak faham dia punya soalan. Okay, nak schedule collection maksudnya kita nak hantar pada budak tu? Ya, agaknya macam tu yang saya faham jugalah seperti itu. Kita tak ada schedule. Maksudnya kalau kita dah siapkan bahan ni, okay, kita dah siapkan bahan ni, tapi kita tak nak pelajar nampak dulu. Mungkin pelajar dah follow kita punya account Wakelet kan. Kalau kita set public, murid akan nampak. Okay, tapi kita set kepada private dulu. Okay, sebab dalam Wakelet ni tempat kita simpan bahan-bahan kita tu. So bila kita nak pakai, kita ambil dan kita boleh share. Macam tu lah. Nak schedule tak ada. Cumanya kalau untuk kalau untuk yang feedback tu dia real time. Siapa hantar waktu tu dia akan masuk semua sekali dalam waktu tu. Dia real time. Okey. Saya harap Cikgu Tan Suat Hong jelas. Okey, Cikgu Ashikin boleh teruskan? Okay, terima kasih. Okay, so yang ini hantar tugasan video ni dah salah ni kan. Saya tekan edit. Saya tak pasti kat mana silap dia tadi. Okay. Saya masih tak boleh buka ni. Okay, tak apa. Masih tak boleh buka ni. Okay, abaikan yang pending. Okay, macam saya kata macam mana kita nak invite pelajar supaya dia jawab tugasan tadi. Kita klik dekat invite tadi tu. Yang ini pun boleh lah. Contoh kita klik pada copy link tu, lepas tu kita masukkan dalam kita punya ni tadi, bahan ni tadi. Okay, saya tak boleh klik edit kat sini, mungkin saya punya line ke ataupun Wakelet ke. Sepatutnya bila saya klik edit, dia akan masuk dekat bawah tu. Okay, tajuk ni pun dah lari sebenarnya. Saya tak pasti kenapa hari ni dia lari. Okay, tak apa. Okay, so maksudnya tugasan ni kita dah boleh bagi dekat pelajar lah. Okay, contoh kita belum masukkan yang feedback tu, kita masuk kemudian pun tak apa. So kita copy link ni dulu, collection ni kita copy. Yang tadi kita copy untuk dia invite yang ini kita copy link collection ni untuk kita masukkan dalam
kelas. Okey, contoh dekat sini. Okey. Okay, contoh dekat sini saya klik balik home. Saya klik saya punya profile. Okey, saya cuba masukkan dalam ni. Okey, saya cuba masukkan dalam ni. Okey, saya harap internet okey lah. Ini yang saya edit lah, yang saya collection hari ni kan. Saya nak masukkan kita punya link PDPR tadi dalam ni, nak masukkan sekali. Okay, so kat sini tak ada masalah. Okay, contoh kan kat sini. Ni contoh PDPR. Okay, hands on hari ni kan, saya masukkan dekat sini. Contoh yang kita buat hari ni, saya masukkan dekat sini. Contoh. Okay, so ini untuk hari ni lah. Ni untuk hari ni. Contoh, dia akan nampak tajuk macam ni. So bila kita share dengan pelajar pun, pelajar akan nampak ni lah. So dia takkan keliru lah. Okay, ni untuk kelas hari Jumaat. Okay. Ada satu benda saya nak tunjuk dekat cikgu. Okay, mungkin cikgu dah buat ni. Lepas tu cikgu takkan nak buat hari-hari benda yang sama. Sebenarnya cikgu boleh copy collection tu. Okay. Copy collection tu. Okay, saya tunjukkan tapi cikgu guna kreativiti lah macam mana cikgu nak buat Okay, saya klik pada saya punya home ni. Ini saya punya email delima tadi. Okay, saya nak tunjukkan dekat sini yang saya create satu space. Okay, yang saya create satu space ni untuk student ambassador, untuk murid-murid hantar tugasan. Okay, saya gunakan satu space untuk untuk setiap murid. Setiap murid akan ada tugasan. Okay, benda collection ni saya bukan buat banyak kali. Saya buat satu kali je collection ni dan saya akan copy. Okay, saya akan copy collection ni dan saya akan rename untuk ikut nama setiap murid. Okay, saya akan tunjukkan kat sini macam mana saya nak buat. Okay, saya ada satu je tapak dia kat sini. Nanti saya akan copy dan saya rename je. Okay, cikgu ambil idea ni, mungkin cikgu boleh guna nanti. Okay, yang penting dekat sini macam mana nak rename. Okay, dekat bahagian edit collection ni, sebelum cikgu boleh rename tu, cikgu setting dulu dekat tepi ni. Maksudnya benda ni kita boleh copy. Okay, boleh copy. Dan collaboration ni maksudnya pelajar contohlah setiap murid saya dapat satu collection kan. So dalam collection ni dia boleh delete kalau dia salah buat. Dia boleh masuk dan dia boleh deletekan bahan dia dalam ni. So saya onkan dua-dua supaya saya boleh copy dan murid boleh share bahan tugasan dia dalam ni. Okay, cikgu boleh guna idea ni untuk satu collection ni untuk subjek, untuk setiap subjek. Okay, contoh subjek PJ, cikgu copy je. Okay, saya buat private sebab bukan semua pelajar boleh masuk sini. Okay, kalau cikgu nak semua pelajar boleh masuk dekat link ni, cikgu set je dekat sini sebagai unlisted. Tak ada masalah. Okay. Okay, macam mana cara dia? Cikgu dah ada satu tapak ni tadi. Contoh, cikgu hanya klik dekat 3 titik ni, copy collection ni. Okay, contoh collection hari ni untuk respon kan, untuk tajuk hari ni, copy yang ni. Okay, cikgu tukar je tajuk dia. Okay, cikgu tukar tajuk dia, respon apa hari ni, contoh respon, bukan tugasan lah, contoh nak hantar tugasan Okay, tugasan SEGA. Okay, tadi contohlah tugasan SEGA. Okay, dekat sini cikgu boleh pilih nak masukkan dekat profile ataupun dekat kita punya channel tadi. Dekat dalam channel tak? Dekat kita punya space tadi. Okay, contoh sebab ini kita nak gunakan untuk space PDPR. So kita masukkan dalam PDPR punya space. So kita copy. So nanti benda ni dia dah copy successfully ni, dia akan ada dalam kita punya space ni. Okay, saya buka dekat space ni. Dia akan ada kat sini tugasan SEGA. Dia sebenarnya sama macam saya nak tunjukkan tadi ni, yang ni hantar tugasan ni. Okay, yang ini cikgu dah ada template, cikgu copy je. Yang ini murid nak hantar tugasan dekat sini kan. Okay, yang ini yang saya tak berjaya lagi nak masukkan dekat sini tadi. Okay, ini untuk murid hantar tugasan. Dan ini untuk murid ini untuk PDPR yang cikgu nak masukkan dalam WhatsApp group. Ya, saya harap cikgu tak keliru lah. Okay, so saya nak cuba masukkan balik yang ni, hantar tugasan ni. Okay, hantar tugasan ni. Okay, untuk hantar tugasan cikgu kena klik invite. Okay, untuk hantar tugasan cikgu klik invite.
Kita copy link. Okay, link dah copy. Okay, hantar tugasan kat sini kan. Kita klik home. Okay, yang ni untuk dia hantar tugasan. Tapi kita masukkan arahan untuk hantar tugasan dalam ni juga. Okay, harap saya boleh buka lah. Ini boleh buka sebenarnya. Cuma tak boleh nak tekan edit tadi. Dia tak masuk. Kita cuba sekali. Okay, dah boleh. Yang ni tadi salah kan? Salah, kita delete je. Gambar tadi tak boleh masuk. Header tadi kan tak boleh masuk. So kita masukkan link yang ni untuk hantar tugasan ni, kita masukkan dekat sini. Kat bawah sekali. So dalam satu arahan ni semua lengkap. Okay, yang ni pun cikgu boleh tukar tajuk dia. Nanti budak keliru, ni benda apa kan? Cikgu tukar je tajuk ni. Okay. Video segak. Okay, ataupun tulis ni tugasan video segak kan. Tugasan video segak, sila hantar di sini. Okay. Sila hantar ataupun sila submit lah. Dalam pula bahasa kan, sila submit di sini. Okay. Gambar ni still boleh tukar. Cik nak tukar tak boleh sepak ke apa ke, boleh. Nak edit kan, saya letak lah. Kita letak je lah gambar supaya budak tak keliru kan. Kita tak tekan football tadi. Supaya budak tak keliru. Kita letak je gambar mana-mana. Okay, klik done. So budak akan tahu kat sini untuk tugasan video segak, hantar kat sini. Okay, saya klik je done. Okay, saya klik done. Okay, bila saya tukar dekat sini kan, bila saya tambah bahan kat sini ke apa ke, dalam saya punya collection ni tadi, yang ni. Okay, yang ni saya refresh balik. Tadi kita dah masukkan kan. Saya cuba refresh. Okay, cikgu-cikgu yang ada link ni tadi pun kena cuba refresh lah kalau tak ada yang kita baru masukkan tadi. Okay, saya pergi kat bawah, saya tengok dekat hands on. Okay, dah ada yang hands on saya buat tadi. Okay, hands on ni kan, yang saya buat tadi, apa-apa saja yang saya edit, saya tambah ke apa ke, dia akan auto edit dan tambah juga dalam collection ni. Macam tadi kita lupa. Sebab tu menariknya Wakelet ni, kita dah bagi dah semalam kan. Kita dah bagi dah link ni semalam. Okay, murid akan buka esok. Kita expectation kita murid akan buka esok. Dan kalau parents nak share pun dia akan share satu link ni kan. Okay, lepas tu kita lupalah nak masukkan bahan daripada kita punya Canva presentation. So kita edit je balik kat kita punya collection. Dan besok kalau budak tu buka, murid kita buka, apa yang kita update pagi tadi ke yang kita update, yang kita baru update pun semua akan auto update. Dia akan auto ada dalam tu. Okay. So ini untuk contoh yang kita nak hantar dekat dalam kelas tadi. Okay, saya harap cikgu tak keliru dengan dua link tadi. Yang cikgu nak hantar dekat kelas, cikgu hantar menggunakan yang tanda macam ni. Ni untuk share. Contoh yang ni tadi kan, yang ni tadi. Okay, cikgu hantar gunakan link yang ni, share this collection. Okay, kalau kita nak respon daripada murid, kita klik dekat invite. Invite, tapi bukan ni lah untuk kita invite. Okay. Okay, so dah settle yang ni. Okay. Jadi dah settle dah. Okay, kita dah hands on. Saya harap cikgu-cikgu sempatlah hands on kan, walaupun sedikit. Okay, so dekat sini yang bahagian feedback tadi ni, okay, saya up balik dekat atas. Okay, saya nak tunjuk dekat feedback ni pelajar yang, saya cuba buka balik ya feedback ni ataupun dah boleh ke. Saya tak nak tunjuk feedback untuk orang yang ada account. Okay, saya nak tunjuk feedback pada murid yang tak ada account ni. Macam ni, tak boleh buka lagi dekat saya punya yang ni. Okay, kalau cikgu buka lah, kalau cikgu belum ada account Wakelet tapi cikgu klik pada bahagian feedback tu. Okay, cikgu klik pada bahagian feedback. Mungkin akan keluar satu paparan, dia akan tunjuk masukkan nama ataupun anonymous kan, masukkan nama. So dekat situ cikgu boleh minta pelajar masukkan nama dan kelas dia. Okay, masukkan nama dan kelas. Okay, bila pelajar masukkan nama dan kelas, pelajar akan masuk dalam feedback tu tadi. Pelajar akan masuk dalam feedback tu tadi. Jadi cikgu kena bagi arahan sikit lah. Okay, dekat feedback tu bagi arahan sikit, sebelum nak hantar tugasan tu, klik pada edit collection, hantar tugasan dan klik save ataupun done. So arahan tu kita bagi dalam collection ni pun boleh. Okay, kita takut murid keliru kan. First time cikgu nak hantar, murid belum biasa. Kalau dah biasa tak apa.
Okay, murid tak pernah gunakan ni lagi. So cikgu buat kat sini. Kita buat tajuk kat sini. Kita gunakan teks je lah. Okay. Kita gunakan teks. Okay, tengah. Okay, cara untuk hantar tugasan. Kita kat sini arahan. Cara untuk submit video. Senang kan submit video. Direct je. Terus juga. Okay. Buat tajuk macam ni. Lepas tu cikgu letaklah. Pertama. Klik link. Gitu kan. Klik link. Lepas tu yang kedua, edit collection. Kita tahulah kan, edit collection. Lepas tu, tekan tanda, bagilah arahan supaya dia jelas sikit tanda tambah. Lepas tu, submit link, masukkan link kan. Masukkan link video ke apa ke. Okay, yang untuk video ni saya ada special. Ada special yang saya nak tunjuk kejap lagi untuk di video kan. Okay, masukkan di video. Lepas tu klik done. Okay, ni cara dia. So nanti dia akan tahulah cara nak hantar tugasan tu. Okay, cara untuk submit video kita dah bagi arahan kat sini. So tekan link kat bawah ni. Okay, klik link di bawah. Okay, tak clear kan? Klik link di bawah. Di bawah. Okay, klik done. Okay, so nanti budak tahulah bila dia klik kat sini, dia kena hantar tugasan dekat sini. Okay, so saya akan tunjukkan satu cara macam mana kalau macam kita nak murid hantar tugasan video kan. Jadi cikgu kena tahu dululah. Okay, ini dekat tugasan kan. Okay, dekat sini cikgu boleh juga bagi arahan. Dekat sini cikgu boleh bagi arahan. Okay. Mungkin saya tak go through semua item kat sini tadi. Okay, apa yang cikgu boleh masukkan kat sini adalah apa saja link yang ada. Semua benda yang ada link semua boleh kita masukkan. Tak ada masalah. Dekat sini kita boleh masukkan teks. Okay, dekat sini kita masukkan gambar. Okay, dekat sini bookmark. Bookmark ni maksudnya apa saja yang kita dah save dalam Wayclip kita tu, dia dah jadi bookmark. Okay, contoh kalau murid cikgu save collection yang ini akan jadi bookmark, yang ini pun akan jadi bookmark, semua akan jadi bookmark. Dia akan jadi bookmark lah, namanya bookmark. Okay, nanti cikgu boleh cuba explore. Okay, boleh masukkan PDF juga dekat sini. Okay, boleh masukkan PDF juga dekat sini. Okay, macam tadi ada file PDF kan. Okay, kita klik dekat PDF, kita upload saja PDF tu. Okay, sekejap saya buka sebagai dokumen. Kita ada PDF file. Okay, apa-apa saja PDF file kan. PDF. Banyak sangat pula. Okay, Chrome Profile Management. Tak apalah, kita masukkan satu PDF. Okay, bila PDF ni dia akan ambil masa sikit lah untuk upload. Okay, kita dah masukkan satu PDF kat sini. Dekat sini cikgu tak suka gambar ni pun still boleh edit juga. Okay, tajuk ni ialah Chrome Profile Management. Ni tak ada kena-mena lah. Okay, contoh ada file untuk ni kan, file tugasan ke apa ke, kita masukkan je melalui PDF. Okay. Lepas tu satu lagi tugasan, kita nak bagi arahan. Okay, biasa budak dia takkan faham kalau kita hantar macam ni kan. Okay, especially tingkatan 1, dia takkan faham. Bukan tak faham, dia faham tapi macam tak syok lah kan. Tak syok lah, nak buka dia pun tak syok. Okay. So kita hantar lagi satu benda dekat sini, kita hantar video kat sini. Okay, yang hujung ni yang saya nak terangkan. Okay, kalau murid nak hantar tugasan pun dia klik benda yang sama, dia klik pada apps ni kan, klik pada apps, pilih video. Okay, arahan kita tadi tak jelas kan. Klik tambah, lepas tu kita sudah pilih apps dan klik video. Kita tukar kat sini, kita di sini, dia dah klik tanda tambah. Okay, pilih apps kan, apps, klik video. Okay, video. So masukkan ni video. Okay, so kat sini harap dia faham lah kan. Okay, so kita cuba satu. Macam pelajar-pelajar ni kita nak hantar tugasan ni tak lengkap rasanya, macam kalau cikgu tak say something. So kita cubalah, kita masukkan video kita sendiri. Okay, kita masukkan video kita sendiri kat sini. Saya continue je sebagai Cikgu Nurul. Okay. Okay, kita
kita continue je sebagai Cikgu Nurul. So dia akan nampak lah kamera tu sebenarnya. Okay, so mungkin akan nampak muka saya sekejap lagi. Kan. Kita login dulu, dah sukses ni. Okay, so kita allow dululah. Ini baru first time kan. Inilah. Okay, so kita boleh rakam dekat sini. Kalau murid kita nak bagi tugas, nak say something kat pelajar kan, kita rakam je kat sini. Okay. Okay, saya dah bagi tugasan. Saya harap kamu semua masuk dalam klik pada link Google Meet tu 10 minit sebelum kelas. Okay, saya jumpa anda esok. Okay, kita klik sahajalah. Okay, contoh. Kita dah tak nak apa-apa kan, kita klik je next. Okay, saya nak tunjuk features kat sini satu. Okay, satu features kat sini, kejap. Macam mana pelajar nak hantar video dia. Okay, dia upload je klip dekat sini. Okay, cikgu kalau tak nak guna mic pun boleh, tak nak guna kamera pun boleh, buat mic only. Macam tu lah kan tadi. Tak adalah gambar muka kan. Okay, so lepas tu bila kita dah siapkan tugasan tu, kita klik je next. Okay, saya tak edit lah Okay, saya tak edit. Okay, video ni dah ada. Okay, kat sini kita boleh edit lagi. Nak take selfie ke? Kalau take selfie maksudnya ada gambar cover lah kat sini. Okay, kalau macam ni saya letak je lah cover ni kan. Tak kisahlah, saya confirm je lah. Okay, confirm je. So dia akan ambil masa untuk loading video tu. Okay, dia ambil masa untuk loading video tu akan ada dekat dalam ni. So kira macam lengkap lah. So dia tahulah dia nak buat apa kan. Arahan tugasan dah ada. Okay, video cikgu pun dah ada. Besarlah nanti video tu kat sini. So arahan tu dah jelas kat sini. Okay, so kita klik je done. So kejap lagi mungkin saya delete lah video tu kan. Okay, so bila kita dah klik done. Okay, katakanlah kita dah buat kan tugasan, dah bagi arahan PDPR ni tapi kita lupa nak masuk video. Malam nanti boleh masuk video. Pagi besok boleh masuk lagi video. Macam tu lah. Okay, so saya klik done. Okay, yang ni dah settle. Saya biarkan dia loading dulu. Okay, dah ada dah yang ni. Okay, ni untuk share. So saya balik kepada kita punya ini tadi. Okay, yang PDPR tadi kan. Okay, ada yang tanya tadi macam mana nak join. Okay, dekat atas ni saya dah bagi satu link. Okay, atas sekali dekat bahagian ni objektif saya tadi. Okay, cikgu kalau nak join Wakelet Community, cikgu klik je dekat sini. Okay, untuk join Wakelet Community, cikgu kena ada account Wakelet dululah. Okay, kalau tak ada dia akan keluar macam tak ada, dia suruh sign up dulu. Okay, lepas sign up cikgu boleh join Wakelet Community. Cikgu klik je dekat situ, dia akan terus keluar yang ni. Okay, kita join je lah community. Kita join community. Okay, dalam community ni cikgu boleh daftar dekat sini macam mana kita nak join community. Okay, nanti cubalah cikgu explore sendiri. Okay, once cikgu dah jadi salah seorang community, cikgu boleh join pula nanti. Okay, sekejap, suka terkeluar. Okay, saya dah tulis kat sini sebenarnya. Okay, Wakelet Community ialah global community. Okay, dalam ni kita ada sharing. Kita ada sharing daripada semua educator dan cikgu-cikgu dari seluruh dunia. Sharing dia orang punya Wakelet. Macam mana cara digunakan Wakelet. Okay. Okay, lepas tu kalau cikgu rasa macam tak puas juga dah join community, cikgu nak jadi community leader. Okay, apa fungsi community leader ni? Okay, community leader ni dia akan bantu help spread the Wakelet wave to your district, school and learning community. So maksud cikgu up sikit. Okay, bila cikgu dah join Wakelet community ataupun dah jadi one of Wakelet community leader, cikgu boleh buat program bersama murid pula macam saya buat tadi tu, program student ambassador. So ada step by step cikgu. Okay. So nanti cikgu boleh buka dekat sini lah, tengok macam mana cara nak join.
Okey, ada satu lagi link yang saya tak tunjuk untuk guru, okay, for educator tu kan. Sekejap Dia ada satu untuk educator kat sini. Okay, for educator. Okey, dekat sini pun sama juga. Dia ada tunjuk apa yang cikgu-cikgu boleh gunakan. Cikgu-cikgu boleh gunakan Wakelet ni untuk apa? Untuk newsletter, untuk lesson plan, untuk group project, untuk research, untuk assignment, portfolio, reading list, okey. Yang ni saya tak sharekan linknya. Okay, kalau cikgu nak saya masukkan lah. Okay, saya copy ni. Okay, saya edit dekat sini. Sekejap, saya kena dekat sini lah kan. Okay, saya klik home. Saya tambahkan dekat sini. Untuk educator tu. Okay. Saya edit kejap. Okay, saya edit, harap dia boleh buka lah. Okay, saya tambahkan dekat sini link untuk educator tu. Okay, saya tambahkan kat sini. Okay, setiap perkataan yang kita hantar dekat pelajar pun kita boleh masukkan link. Contoh, untuk educator saya letak kat situ add link. So dia akan bertukar warna hijau lah. Okay, ni for educators. Kalau nak sign up dekat sini. Okay, saya klikkan. Okay, cikgu kena refresh balik lah. Kena refresh balik baru dapat link tu. Okay. Okay, so saya balik kat sini. Kenapa saya guna yang berbeza-beza supaya saya sendiri pun tak keliru nanti. Okay, so ni macam mana nak join community, Wakelet community. Okay. Masa dah lebih ke moderator? Okey lagi Cikgu Ashikin ke ada cikgu nak share lagi ke apa? Ada lagi lagi 5 minit lah sebelum kita buat penutup. Okay. So untuk tajuk PDPR tu saya rasa dah cukup cover kot sebab saya nak cikgu boleh gunakan Wakelet ni complete. Dalam PDPR cikgu boleh gunakan as macam ni lah. Cikgu boleh hantar bahan untuk subjek, bahan PDPR, cikgu boleh gunakan untuk pencerapan. Saya nak tunjukkan macam mana kalau cikgu nak dicerap untuk hari tu kan. Okay, ada satu collection yang cikgu saya nak tunjukkan. Cikgu boleh hantarkan gunakan Wakelet juga. Kita hantar pada pentadbir. Okay, apa yang diperlukan untuk pencerapan tu. Okay, saya tunjukkan kejap. Okay, untuk pencerapan. Okay. Yang ini saya pinjam kita punya one of kita punya Wakelet ambassador, Cikgu Adnin Azmi. Yang ni dia dah buat dah hari tu. Okay, untuk pencerapan kan kita boleh buat satu collection juga untuk pencerapan kelas kita. Okay, contoh pencerapan kelas 5B 19 Disember. Okay, Cikgu Adnin masukkan apa yang dia ajar itu, macam contoh hari ni tajuk tadi kita PJ kan. Okay, kita copy yang PJ tadi tu kita masukkan dalam pencerapan. Itu yang kita akan hajar. Okay, kita akan hajar. Lepas tu kita masukkan kita punya lesson plan yang untuk hari tu. Lepas tu cikgu masukkan sekali borang pemantauan PDPC dalam tu. Lepas tu cikgu masukkan sekali link meet untuk cikgu untuk pentadbir kita join. Okay, link meet ni link yang sama lah. Link yang sama yang kita nak buat kelas tadi tu kan. Kita bagi link yang sama. So nanti bila dia berkelapangan dia akan join lah kita punya kelas waktu tu. Kita bagilah masa. Okay, saya akan jalankan kelas online ni pada jam 10.30 pagi. Sila buka link untuk cerap kelas saya. So ini one of the satu macam simple. Tujuan kita guna Wakelet ni untuk kita memudahkan kita punya penyampaian maklumat juga. Okay, so dia tak berterabur. So kita cikgu hanya bagi satu link ni je. Okay, copy link ni bagi pada pentadbir, hantar kat WhatsApp dia, satu je. So yang penting ada tajuk dia. So dia tahulah tajuk dia untuk pencerapan kelas 5B. Kalau nak tahu nama cikgu pun boleh kat sini. Pencerapan cikgu apa, kelas mana, berapa di bulan. Okay, so macam tu lah. Ini untuk pencerapan lah. Okay, lagi satu saya nak tunjuk sebab saya tak buat kan. Okay, untuk murid hantar tugasan saya dah tunjuk. Untuk murid respon dalam kelas pun dia lebih kurang sama lah. Macam kita buat hantar tugasan tu. Okay, untuk guru bukan akademik. Okay, macam mana? Okay, saya tunjukkan kejap. Saya sebagai seorang guru yang bukan akademik. Okay, macam mana cara saya gunakan Wakelet. Okay, ni saya delete kejap.
Okay, macam mana cara saya gunakan Wakelet. Okay, saya pergi dekat saya punya link lagi satu lah. Lagi satu. Okay, saya banyak sharing bahan. Okay, saya banyak sharing bahan dekat sini. First kali saya sharing, macam saya buat program dengan student kan. Okay, so saya sharing bahan untuk student tu dekat sini. Okay, dan yang sebagai guru counselling, saya sharing macam collection macam art terapi ni lah. Kita nak bagi pelajar satu collection, kita tak akan gunakan Google Slide ke, kita tak gunakan PowerPoint, tapi kita gunakan collection. Okay, saya tunjukkan dalam ni. Okay, so link ni saya bagi dekat pelajar. Okay, so macam dia bukanlah bukanlah macam kalau kita ini terapi ni bukannya saya nak cakap terapi ni bukannya menghilangkan penyakit kita tu tak kan, tapi ni terapi kita boleh gunakan bila kita rasa macam tu kita gunakan macam tu lah. Contohlah macam ni saya ada bagi 15 ways macam mana kita nak control emotion. Okay, control emotion. Dia bukannya boleh hilang terus tak, dia control waktu tu je. Okay, so saya bagilah 15 way dekat situ. Saya bagi dalam bentuk gambar je semua. Jadi saya tak perlukan apa-apa caption lah. So bila dia tengok gambar ni pun dia dah faham. Okay. Mungkin ada 15 dekat sini, so dia boleh tengok. So ini cara saya gunakan Wakelet sebagai bukan seorang guru akademik lah. Okay. So, Cikgu Ashikin, masa pun saya dah mencemburui kita dah pukul 3.17 petang. Jadi saya rasa mungkin Cikgu Ashikin boleh tinggalkan pautan ke, maksudnya kalau para penonton ada nak kontak dengan Cikgu Ashikin lepas ni ke? Nak bertanya lebih lanjut? Kejap. Okay, macam ni. Semua cikgu ada link ni kan? Ada ni. Okay, saya lupa satu perkara. Okay, saya nak promosi. Kita ada Community Wakelet Malaysia. Kalau cikgu klik kat sini, cikgu boleh masuk dalam space Community Wakelet Malaysia. Okay, cikgu masuk terus dalam ni akan ada. Dekat situ senarai Wakelet Malaysia pun ada. Okay, link yang seterusnya adalah link untuk group Wakelet Malaysia. Dalam ni semua guru-guru dari Malaysia yang menggunakan Wakelet. Yang baru guna ke, dah lama guna ke, kita akan join group ni. Okay, siapa yang ada link yang ada collection ni, nanti saya akan update dekat bahagian bawah ni lah kot. Okay, saya akan update kat bawah ni, saya punya link untuk Telegram ke. Okay. Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri yang jauh ni kami import daripada SMK Seksyen 1 Bandar Kirara Selangor turun ke selatan untuk berkongsi dengan kita pada hari ini bertajuk PDPR menggunakan Wakelet. Okey, baik. Terima kasih juga kami di pihak penganjur nak ucapkan kepada para penonton yang setia daripada pukul 2 petang ini sehingga ke saat ini 3.19 petang. Okey, baik. Saya saya PPD Kota Tinggi Johor dengan kerjasama KTGFE Team dan tim e-didik Malaysia, dan saya ingin menjemput anda semua untuk join grup Telegram kami iaitu @the5kt. Saya ulang, grup Telegram kami @the5kt kerana sebarang info berkaitan dengan siri webinar akan disampaikan di dalam grup Telegram ini. Dan terus lagi bersama dengan kami pada hari esok, kita bersama dengan Ustaz Huzaruddin, orang kuat kota kita sendiri yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk mudahnya belajar Scratch dengan CS First. Jadi mungkin kalau nak tahu apa itu Scratch, apa itu CS First, jadi jom bersama kami lagi pada esok hari jam 2 petang. Okey? Ini merupakan panduan untuk mengisi borang pendaftaran. Okey, baik. Saya akan bacakan dahulu tata cara untuk mengisi borang pendaftaran untuk mengelakkan para peserta membuat kesilapan ketika mengisi borang pendaftaran.
dan juga untuk saya maklumkan bagaimana perjalanan siri webinar anjuran sektor pembelajaran PPD Kota Tinggi dengan kerjasama HTGFE Team dan Team e-Didik Malaysia. Okey baik, yang pertama sekali saya akan pastekan portal link di ruangan chat dan suka untuk saya maklumkan link kehadiran saya hanya akan buka selama 10 minit. Jadi sekarang saya tengok jam menunjukkan pukul 3.20 petang dan saya akan tutup portal link kehadiran tepat jam 3.45 petang. Saya ulang, 3.45 petang saya akan tutup 3.40, 3.20, 3.35 petang saya akan tutup portal link kehadiran dan sebarang permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran, para peserta boleh merujuk kepada Encik Jaafar di PPD Kota Tinggi Johor. Okey baik, dan untuk para peserta kami mohon untuk tidak menyebarkan portal link kehadiran di luar live YouTube ini. Maksudnya untuk mereka-mereka yang tidak menyertai siri perkongsian kita secara langsung pada hari ini. Okey baik, yang pertama sekali para penonton akan pergi kepada portal Google Form. Hanya isikan alamat email yang aktif, sama ada email personal, email MUIDL ataupun email e-didik pun boleh. Kemudian isikan nama penuh anda yang type dengan huruf besar. Kemudian isikan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit yang di-type tanpa sempang. Okey, kemudian untuk guru-guru yang ataupun peserta yang berada di sekitar Kota Tinggi yang mengikuti kami, para guru hanya mengisi di bahagian kod dan nama sekolah dan tinggalkan kosong di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Kemudian pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum para peserta klik kepada submit. Okey, saya ulang, untuk guru-guru yang berada di sekitar Kota Tinggi hanya perlu mengisi di bahagian kod dan nama sekolah dan tinggalkan kosong di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Okey, namun untuk para peserta yang mengikuti kami tapi berada di luar daerah Kota Tinggi, para peserta tinggalkan kosong di bahagian kod dan nama sekolah dan hanya isikan nama sekolah anda di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi seperti mana yang tertera di skrin. Nama sekolah saya SK Kampung Syafi'i, faham? Kemudian pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum klik kepada submit. Okey, kemudian para peserta akan pergi ke paparan seperti ini. Okey, untuk makluman para peserta, kehadiran pada hari ini, para peserta hanya diminta untuk mengisi di Google Form kerana sistem SPLKPN dalam proses selenggara. Namun nanti pihak penganjur akan menguruskanlah kehadiran di dalam SPLKPN. Okey, ini merupakan portal kehadiran. Para peserta boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 27 Feb 2021 ataupun boleh scan kepada QR code yang tertera di skrin. Saya ulang, para peserta dan juga para penonton boleh type di bahagian enjin carian bit.ly/ppdkt 27 Feb 2021 ataupun boleh scan di QR code yang tertera di skrin ini. Dan saya akan tutup portal link kehadiran tepat jam 3.40 petang. Saya ulang, saya akan tutup portal kehadiran tepat jam 3.40 petang. Okey. Dan kami di pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Cikgu Nur Rashikin yang sudi berkongsi. Dan kami juga berharap semoga sesi perkongsian dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan jom lepas ni kita ramai-ramai kita menggunakan aplikasi Wakilat. Saya pun tadi tergambar, oh macam ni mudah je sebenarnya guna Wakilat dan sangat menarik. Dia boleh kita gunakan dalam pelbagai cara. Okey, untuk para peserta boleh isikan portal link kehadiran, boleh type di enjin carian bit.ly/ppdkt 27 Feb 2021 ataupun boleh type di enjin boleh scan QR code yang tertera di skrin ini. Dan jangan lupa lagi untuk terus bersama dengan kami pada esok hari jam 2 petang dan segala maklumat dan info berkaitan dengan webinar ini akan disampaikan dalam grup Telegram @the5kt. Okey, dan kami di pihak penganjur nak ucapkan ribuan terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari. Bye. Assalamualaikum.